ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati Al-Syekh Abdul Samad Al-Imam Al-Ghazali sya'ulillah ilhamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa in qila alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahbaniyatu ummati al-julus fil masajid. Maka sekiranya dikata orang, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa rahbaniyah umatku itu mereka yang duduk di masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masih lagi membicarakan persoalan uzlah. Uzlah ni artinya tafarrud, mengasingkan diri daripada manusia untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Imam Ghazali membicarakan masalah uzlah ni lebih pada uzlah hati. Walaupun kadang-kadang pergaulan kita bercampur dengan manusia, tapi hati kita tak bersama-sama dengan orang yang makna kata nak heret kita ke jalan yang menyimpang berjalan Islam. Jadi persoalan uzlah ni Imam Ghazali dah bincang cukup panjang yang telah kita bicarakan. Di hujung-hujung perbicaraan ni Imam Ghazali bawa datang beberapa persoalan. Jadi soalan yang lepas Imam Ghazali bawa mai satu hadis alaikum bil jamaah dan sebagainya. Ini dia bawa datang satu lagi hadis seolah-olah zahir hadis itu makna kata kontradik, bertentangan dengan persoalan uzlah. Seolah-olah hadis yang disebut oleh Nabi itu menyuruh kita bergaul, tidak beruzlah. Sedangkan Imam Ghazali membicarakan tentang uzlah, terutama suasana akhir zaman. Bila berlaku suasana akhir zaman, Nabi menekankan supaya kita beruzlah. Jadi hadis-hadis yang dikemukakan ini seolah-olah bercanggah dengan konsep uzlah yang dibawa oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali nak kupas, nak bagi faham. Sebenarnya uzlah ni penting, cukup mustahak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu, baginda beruzlah di Gua Hira sepanjang bulan Ramadan hingga turun makna kata wahyu. Kemudian tu Nabi beruzlah telah menerima wahyu, membawa Islam, mengembangkan Islam. Nabi tetap juga beruzlah, terutama di bulan-bulan Ramadan di masjid. Dikatakan hampir-hampir wafat Nabi sepanjang Ramadan beruzlah di masjid. Begitu juga Nabi Musa AS beruzlah di Bukit Tur Sina sebelum Allah Ta'ala menurunkan makna kitab Taurat kepada baginda. Jadi kita pun macam tu jugalah. Cuma persoalan uzlah ni dia mengikut kedudukan. Kalau para alim ulama langsung tidak boleh mengasingkan diri pada manusia. Fa'iza zaharatil bid'ah wa sakatal alim fa'alaihi la'natullah. Bila berlaku bid'ah, kacau bilau agama ni, diam orang alim atau orang alim mengambil sikap mengasingkan diri daripada makhluk, daripada manusia. Fa'alaihi la'natullah. Atas mereka itu
laknat Allah Subhanahu wa taala. Habis bila mereka beruzlah, terutama di malam-malam hari, di waktu-waktu malam mereka mengasingkan diri pada manusia untuk mendampingkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kitab Imam Ghazali ini dengan katanya. Fa in qila, maka sekiranya dikata orang, alaysa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahbaniyatu ummati, rahbaniyah umatku, rahib kalangan umatku, al-julusu fil masajid. Mereka itu julus, mereka itu duduk di masjid. Ini hadis Nabi sebut rahbaniyah, rahib. Rahib ni orang yang kuat ibadat. Di kalangan umatku ni ada rahib. Orang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini julusul fil masajid. Mereka duduk di masjid. Bila duduk di masjid tentulah duduk dengan orang ramai. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita beruzlah. Imam Ghazali tekankan uzlah. Sedangkan Nabi SAW suruh kita duduk di masjid. Di masjid tentu ada orang ramai. Di uzlah bentuk macam mana? Wafihi, makna kata, dan padanya itu zajrun anil tafarrud. Ia merupakan padanya itu menegak daripada tafarrud, mengasingkan diri. Nabi suruh duduk di masjid. Bila duduk di masjid tentu ada orang ramai. Bila ada bergaul orang ramai, makna kata tidak ada uzlah. Tentulah ada pergaulan. Pergaulan ni makna menafikan uzlah. Macam mana? Jadi macam keliru pula hadis ni. Maka jawab Imam Ghazali. Fa'lam, ketahui olehmu, anna zalika fi ghairi zamanil fitnah. Ketahui olehmu, hadis itu untuk suasana yang tidak ada fitnah. Masjid yang tidak ada fitnah. Kalau masjid pun dah jatuh fitnah, ada tuan-tuan sekalian, pernah berlaku tuan di satu tempat. Orang main nak sembahyang jemaah subuh. Main sembahyang subuh tuan. Muslimat ni ada tirai. Muslimat buka-buka tirai nak pergi masuk sembahyang subuh. Sebelum masuk subuh, tengok sepasang laki-laki dan perempuan berbogel tuan-tuan dalam masjid. Dia berzina tak, kita tak tahu. Tapi itulah keadaan. Sampai satu masa tuan-tuan, orang dah tak takut, tak hormat masjid. Dalam masjid pun dah berlaku tuan-tuan, benda-benda yang kotor macam tu. Mungkin akan berlaku suasana dan zaman di mana masjid lagi orang dah tak hormati. Tak dapat kita taufik dan hidayah di masjid. Orang-orang maknanya buat peraturan dan undang-undang. Diberi kuasa mentadbir masjid kepada bukan ahli dia. Berlaku tuan. Orang yang bertakwa tak diberi amanah. Orang yang khianat diberi amanah. Bukan ahli dia. Kalau bukan orang tu, orang yang ahli mentadbir masjid, masjid nak jadi apa? Akan rosak masjid. Sayati alan nasi sanawatin khadda'at, kata Nabi. Kelak akan berlaku ke atas manusia ni tahun-tahun pembohongan. Manusia ni penuh dengan pembohongan. Cakap semua tak betul. Tipu terang-terang. Dia tipu kita terang-terang. Penipu-penipu cukup banyak, kata Nabi SAW. Ketika itu kata Nabi, yusaddaqu fihal kazib. Orang membenarkan pendusta-pendusta. Orang yang dusta, kata betul. Wa yukazzabu fihal sadiq. Orang mendustakan orang yang benar. Orang benar didustakan, ditolak. Orang yang dusta diterima. Kacau tuan-tuan, haru biru suasana ketika itu. Ayuk tamanu fihal kha'in. Maka diberi amanah kepada orang yang khianat.
Wa yuhawwanu bihal amin. Ditolak orang yang bersifat amanah. Orang amanah tak diambil buat kepimpinan. Orang yang kianat itu pula yang diberi kepimpinan. Jadi rosak. Isu agama pun jadi rosak. Rosak haru biru, kacau bilau. Jadi suasana, kalau tak ada suasana tu, masjid memang tempat yang cukup sesuai untuk kita makna beruzlah, mengasingkan diri, nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akan tiba satu masa kalau kita tak hati-hati, tak jaga, masjid ni bukan lagi dah tempat untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kata Imam Ghazali, yang Nabi suruh kita ni, yang dikata rahbaniyah, rahib-rahib umatku tu di masjid ketika tak berlaku fitnah. Itu memang masjid cukup sesuai untuk kita beruzlah, mengasingkan diri dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau zaman fitnah, habis semua rosak. Masjid pun rosak, pekan lagi rosak, jalan lagi rosak. Hingga sukar kita nak cari tempat yang tidak berlaku makna kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Nabi sebut tuan-tuan, zaharal fasadu. Allah sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan, kedahsyatan, maksiat, makna kata di daratan dan juga di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Rosak dunia ni dengan sebab tangan manusia. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan sekalian. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an umillah. Fa'azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Berlakulah makna kata, kami buatkan satu contoh di sebuah negeri atau negara. Negeri ini, kata Allah, negara ini, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Negeri ini kami jadikan negeri yang aman dan cukup tenang. Aman, tenang, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kami datangkan rezeki setiap penjuru. Di mana-mana ada rezeki. Bumi subur. Di laut tu apa tak ada? Udang, sotong, ikan. Di darat apa tak ada? Balok. Tanam apa semua hidup. Kelapa sawit, bendang, padi. Bumi subur. Negara aman damai. Saya fikir-fikir tuan-tuan sekalian, negeri itu macam negeri kita lah, tanah air kita ni. Kita pernah menghadapi satu suasana keamanan. Aman, tenang, damai. Allah bagi rezeki melimpah ruah pada kita tuan-tuan sekalian. Fakafarat bi'an umillah. Tapi manusia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup yang halal, yang haram dia mahu. Negeri kita tuan-tuan sebelum merdeka, mana ada kelang arak? Mana ada kasino? Lepas merdeka, kasino terbesar di Asia Tenggara. Kelang arak bukan sikit tuan-tuan. Bukan setakat untuk makan tempatan, sampai ekspor di keluar negara. Tak cukup rezeki yang halal, kita ambil rezeki yang haram. Manusia yang ada tak syukur dengan nikmat Allah. Dia belah ayam, dia belah telur ayam, belah ayam telur, belah ayam daging. Dikira nak sapu kekayaan, nak kekayaan, keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Bukan tujuan untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ekonomi dah tak jadi ibadat. Ekonomi dah jadi kapitalis. Sanggup sorok telur untuk menaikkan harga. Sedangkan telur makanan utama hari ini. Orang miskin ganti lauk telur lah tuan-tuan. Ganti ikan, ganti ayam. Bila berlaku macam ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fakafarat bi'an umillah fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf. Kami rasakan
pakaian ketakutan dan kelaparan. Bima kanu yasnaun, dengan sebab tangan-tangan mereka yang buat kerja-kerja macam ni. Lepas tu kita kemukakan tuan-tuan penyelesaian cara Islam. Kembali manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gerakkan ekonomi kita bukan semata-mata nak cari untung. Gerakkan ekonomi nak beribadat kepada Allah. Bayang kalau tuan-tuan kita buat bendang. Padi yang kita tanam tu dimakan oleh orang ni, makan oleh orang ni. Semua orang pakat makan padi kita tu. Kita tak dapat ibadat ke? Jadi ibadat luar kotak pemikiran manusia. Dia kira untung saja. Ini pahaman kapitalis. Ini yang jadinya Allah datangkan tuan-tuan kesusahan, kesengsaraan. Kesusahan yang kita alami akibat makhluk manusia lari daripada hidayah Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu qaryah beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Jadi apa yang ada hari ini tuan-tuan, kesan-kesan manusia yang cuba lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ajak mai kita kembali kepada Islam. Ekonomi nak cari pahala, bukan cari untung semata-mata. Nak kayakan perut kita biar orang lain susah. Ini keadaan yang ada pada hari. Sebab tu kita bawa Islam, kemukakan Islam, pendekatan Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali, ini yang disuruh kita beruzlah duduk di masjid tu dalam suasana yang tidak makna kata berlaku fitnah. Ya. Itu dia. Fa'lam anna zalika fi ghairi zamani fitnah. Itu tidak zaman fitnah. Masjid aman, damai. Mudah kita nak beribadat. Tak ada gangguan-gangguan. Tak ada halangan-halangan untuk melakukan ibadat. Kita nak pergi masjid pun alhamdulillah. Tak ada maksiat itu dan ini. Oh, memang sesuai sangat masjid. Untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ni tuan-tuan, dikatakan oleh ulama sufi hati masyarakat. Hati masyarakat. Roh masyarakat. Baik tu kalau tuan-tuan nak tengok hati masyarakat setempat, tengok masjid. Kalau masjid tu sembahyang jemaah hidup, kuliah-kuliah hidup. Cantik elok, insya-Allah. Keliling masjid tu, hati masyarakat cukup cantik elok. Beriman, bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita pergi masjid, subuh tak ada orang. Sembahyang jemaah tak ada orang. Maka hati masyarakat keliling dah matilah tuan-tuan. Dah keras dan dah mati berpenyakit. Jadi nak tahu satu masyarakat, tengok masjid. Masjid hidup, alhamdulillah. Nasib baiklah kita di Kedah ni. Kita diperintah oleh kerajaan yang berjiwa Islam. Pergi Pulau Pinang tengok. Apa jadi dengan masjid? Mereka suruh pilih jatuh kuasa masjid. Wakil dia apa? Wakil pejabat agama pun ada. Masa pilih jatuh kuasa masjid tu. Bila ahli jatuh kuasa masjid dipilih oleh anak kharyah, bukan orang dia, batal habis. Mana orang dia? On. Terus. Bukan orang dia, batal. Dia lantik orang lain. Masjid pun jadi tempat politik. Dia kata kita politik, dia yang berpolitik. Takut dengan masjid. Baik itu tuan, kuasa penting. Bila dapat kuasa di tangan umat Islam yang bertakwa kepada Allah, masjid akan hidup. Tapi kalau kuasa berada di tangan orang yang bukan orang dia, masjid pun akan jadi kaku dan beku. Ini kita perlukan kuasa. Menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala supaya berfungsi seperti mana berfungsinya di zaman Nabi SAW. Jadi itu kata Imam Ghazali, bukan zaman fitnah. Ya. Kama zakarnahu, seperti mana kami sebut dulu ni. Kami pernah sebut. Bila berlaku zaman fitnah, begini. Jadi yang makruf pun dia jadi mungkar. Mungkar pun dia jadi makruf. Orang baik dah dipandang jahat. Orang jahat dah jadi baik. Orang tak tidak beza hak dan batil. Badiru bil a'mal. Fitanun kaqita'il lailil muslim.
Bersegeralah Nabi kata buat amal sebelum datangnya fitnah. Ibarat malam yang gelap gelita. Tuan-tuan duduk dalam malam gelap gelita, tuan-tuan tak arti nak beza putih dengan hitam. Hijau dengan hitam. Sama semua. Zaman tu sampai orang tak arti nak beza mana orang baik, mana orang jahat. Kadang-kadang orang baik dikata jahat, orang jahat dikata baik. Orang yang amanah dikatakan kianat, orang yang kianat dikatakan orang yang amanah. Lentang pukang jadi umat ni tuan-tuan. Jadi ketika itu masjid pun jadi haru biru. Ya. Itu dia. Wa aidan fa innahu yajlisu fil masajid, juga dipahamkan sungguhnya duduk di masjid itu wala yuqalitun nasi, tidak bercampur dengan manusia, wala yudakhiluhum, iaitu tidak bergaul dengan mereka itu. Ialah kita macam kita masjid yang elok, zaman yang elok, suasana yang elok, kita duduk masjid, kita kan nak timbangkan apa? Kita menyendiri buat ibadat. Walaupun ramai orang macam ni, kita dengan hal kita. Dia dengan hal dia. Dia baca Quran, kita zikir. Dia ni sembahyang sunat. Masing-masing menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia bergaul dalam masjid, tapi masing-masing menumpukan perhatian beribadat kepada Allah. Itu juga dinamakan uzlah. Uzlah hati. Walaupun tubuh badan kita ni makna kita bercampur, bersemayam jemaah, mengaji begini, tapi hati kita tetap dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan masalah uzlah. Jadi duduk di masjid, itu pun uzlah juga. Kan? Uzlah hatinya, walaupun badannya bersama-sama manusia, tapi hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagipun bila kita bergaul dalam duduk dalam masjid ni, kita bertolong-tolongan, membantu untuk menegakkan syiar Islam. Nampak gahnya Islam, hebatnya Islam. Bersifat positif, bukan negatif. Bagus duduk di masjid. Tuan-tuan marilah masjid. Tuan-tuan mari masjid, Masya Allah. Tuan-tuan semayang sunat tahiyatul masjid. Berapa besar pahala. Orang azan, tuan-tuan jawab. Di rumah jawab azan tak? Payahlah no. Duduk di rumah, duduk main handphone, nak jawab azan tu apa? Di masjid, orang azan, kita jawab. Habis azan, kita berdoa. Besar pahala dia, tuan-tuan. Ada sunat qabliyah lagi. Sebelum sembahyang fardu ada sunat qabliyah. Kita takbiratul ihram bersama-sama imam. 40 hari, tuan-tuan. Siapa bertakbiratul ihram bersama imam, tak lepas daripada bersama-sama imam, Allah cabut sifat munafik daripada jiwa dia. Nabi kata lagu tu. Lepas tu kita berwirid ramai-ramai. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Nabi kata, ni hadis Abu Hurairah bagi tahu, Nabi kata, siapa baca ayat tu selepas semayang, Allah anugerahkan dia pahala seluas langit dan bumi. Apa yang ada di langit dan bumi. Apa yang ada di bawah langit dan di bawah bumi. Tok Guru ni Aziz kata, Tok Guru dia bagi tahu dia, siapa baca ayat ni lepas semayang, dia tidak akan nyanyuk sampai mati. Dia tak kena penyakit nyanyuk. Bacalah. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada sampai habis. Tu banyak lagi ayat kursi lah apa-apa. Kita berwirid sama-sama. Berdoa sama-sama. Lepas tu tuan-tuan semayang pula sunat bak dia. Kecuali asar dengan subuh. Lain semua ada bak dia. Besar pahala dia tuan-tuan. Habis semayang kita bersalam-salam. Menghubungkan silaturahim sesama kita. Banyak besarnya pahala. Dengan datang ke masjid. Datanglah ke masjid. Dia akan membarakan tuan-tuan. Makna kata syiar Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu dia. Jadi tidaklah menafikan yang dikatakan tafarud atau uzlah dengan pergi masjid tu dah. Tak menafikan
Dia tetap hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu bisakhshi ma'ahum. Maka adalah dia menyendiri bersama mereka. Walaupun badan tu makna kata pergi dengan orang ramai, hati dia tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada rumah dia nak main masjid pun dia ingat Tuhan. Dia main masjid bukan kerana orang. Dia main masjid nak ziarah rumah Allah Ta'ala. Tempat ibadat. Tempat yang paling mulia di dunia ni. Masjid. Pasal apa masjid ni tuan-tuan? Tempat paling mulia. Masjid ni isim makan. Masjid tempat sujud. Dalam ibadat tuan-tuan yang paling hebat apa dia? Semayang. Dalam semayang yang paling hebat apa dia? Sujud. Pasal apa sujud paling hebat? Sebab tuan-tuan bila kita sujud, kita merendahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kita dekat dengan Allah ketika sujud. Sebab itu tempat yang paling mulia di dunia, tempat sujud. Sebab sujudlah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mai ke masjid. Bukan soal nak bergaul tak bergaul. Kita mai kerana nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menafikan tafarrud atau uzlah. Uzlah tujuan dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Nak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil makna munfaridan anhum. Dan padanya ada makna tafarrud, uzlah kita bersama mereka itu. Jadi yang main semua masing-masing. Mari ini bukan semata-mata tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-ma'niyu fil uzlah wa tafarrud allazi nahnu fi syarhihi. Inilah makna-makna uzlah dan tafarrud, menyendiri, seperti mana yang kami telah huraikan sebelum ni. Jadi bukankah Imam Ghazali dah huraikan tuan-tuan? Bagi kita orang awam, kan, uzlah yang paling cantik sekali apa dia? Nombor satu, kita mengasingkan diri pada manusia dalam perkara maksiat. Tapi kita bergaul dengan manusia dalam perkara kebaikan. Atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan sesama kita ni atas perkara baik dan juga at-taqwa, perkara taqwa. Orang nak buat baik, kita bersama-sama. Orang buat jahat, maksiat, no, tak. Kita tak bersama dengan mereka. Kita bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Itu uzlah yang kita faham. Bagi kita orang awam. Bagi orang, makna kata orang buat maksiat, kita tak bercampur. Tak campur dengan mereka. Kita bersama-sama dengan orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu konsep uzlah yang kita faham, yang dihurai oleh Al-Imam Ghazali. Ya, itu dia. Oleh itu, la at-tafarrudu bisaksi wal makan. Bukanlah dimaksudkan tafarrud itu, mengasingkan diri itu dengan diri dan dengan tempat. Dengan diri dan tempat. Walaupun diri kita bergaul dengan manusia, tapi hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna uzlah. Kalau kita tak bercampur dengan manusia, tapi hati kita kasih pada manusia, nak apa yang ada tangan manusia, gemar pada manusia, itu bukan tafarrud, bukan uzlah. Walaupun kita duduk lautan seorang-seorang, tapi hati duduk terliok dengan dunia, dengan apa yang ada tangan manusia, itu bukan uzlah. Kita bercampur dengan manusia, tapi kita puas hati dengan apa yang Allah bagi kat kita. Kita tak ada teringin terliok apa yang ada tangan orang. Kita puas hati dengan Allah. Hingga mereka tak boleh ganggu kita buat ibadat kepada Allah. Itu yang dimaksudkan uzlah oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Uzlah hati, jiwa tu. Bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham zalika rahimakallah. Faham elok-elok kata Imam Ghazali. Yang demikian itu, mudah-mudahan Allah rahmatkan kamu. Wafihi yaqulu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala.
pada apa yang aku cerita ni, kata Imam Ghazali, ni disebut oleh Ibrahim Ibn Adham, seorang waliullah yang hebat. Apa kata Ibrahim Ibn Adham? Kun wahidan jami'an wa min rabbika za unsi wa minan nasi wahsyian. Kun wahidan jami'an. Jadi kamu menyendiri dalam jemaah. Kita duduk orang ramai, tapi hati kita tak bersama orang ramai. Hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Tu kata Ustaz Wahab Noh, bekas Pesuruh Pas Negeri Perak. Mereka dengan mereka, kita dengan kita. Biar mereka jadi kita, jangan kita jadi mereka. Ulama buat contoh ikan, tuan-tuan. Ikan duduk dalam laut masin, tapi daging ikan tak masin. Daging dia tak masin. Kita ambil ikan laut tu, kita goreng ke, kita masak ke, tengok rasa daging dia. Masin ke, tawak. Dia tak masin. Walaupun dia duduk keliling dia laut yang masin, tapi daging dia tak masin. Pasal apa dia tak masin? Sebab dia roh. Dia ada roh. Roh dia ada. Nyawa dia ada. Selagi ikan ni ada nyawa, air laut yang kuat masin itu tak boleh pengaruh daging dia. Tapi bila ikan ni dah mati, tuan-tuan, segenggam garam dah cukup untuk masinkan tubuh badan dia. Jadi ikan masin. Kita lagu itulah. Lagi kita hidup roh kita. Kita ada iman. Suasana keliling tak boleh pengaruh kita, tuan-tuan. Tapi kalau roh kita mati, iman kita dah mati, sikitnya pasal habis. Rasuah 2-3 ribu habis, lingkup. Maksiat sikit kita tak ada daya tahan. Sebab iman kita dah matilah, tuan-tuan. Sebab itu kita nak hidupkan iman kita. Supaya kita jadi pendakwah. Terjun dalam masyarakat. Mengislahkan masyarakat. Jangan biar masyarakat jadi rosak. Selamatkan mereka itu. Mereka dah ada kecenderungan ke arah Islam. Pilihan raya baru ni, ramai mereka sokong kita. Mana dia sokong kita, dia nak Islam lah tu. Kecenderungan mereka tu dah ada. Kita nak berbetul dia pun nak buat macam mana? Kena masuk dalam masyarakat. Masuk dalam kumpulan dia. Berbetul dia. Daripada jauh tak boleh, tuan-tuan. Kita nak tebang pokok jahiliah. Duk jauh. Mana pokok tu nak tumbang? Ambil kapak ikat tali hayun daripada jauh. Mana boleh tumbang? Hang kena bawa kapak pergi kat padu dia tu. Hayun sampai tumbang. Kita kena terjun dalam masyarakat. Supaya masyarakat tak mempengaruhi kita, kita kena kuat. Terutama uzlah di malam-malam hari. Siang buat kerja. Dakwah. Malam kita dengan Tuhan kita merayu. Menghadap Tuhan. Berdoa. Bermunajat. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah beri kita kekuatan. Untuk memperjuangkan Islam. Hatta fitnatul la. Hatta hinggalah tidak ada lagi la yakuna fitnatun wa yakuna dikulluhu lillah. Sehingga tak ada lagi fitnah. Hingga agama semata-mata untuk Allah. Hingga tak ada halangan dari tangan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang sampai peringkat tu. Kita nak Islam terdaulat. Jadi memerlukan tenaga-tenaga yang kuat. Yang mempunyai keimanan yang kental. Untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita tak mau pejuang berhati tisu. Lembut, tak daya tahan. Luka pipi di embusan bayu. Luka jari di lilitan sutera. Luka pipi, hembusan bayu. Bayu lembut. Kena pipi terkopok. Tak ada daya tahan. Sutera tu lembut. Kena jari, jari terkoyak. Kita nak orang yang daya tahan, iman kuat. Macam ikan tadi. Tak boleh dipengaruhi oleh laut yang masin. Tak boleh tunduk dengan rasuah.
kemungkaran, kemaksiatan, salah guna kuasa. Ini bukan jati diri seorang pejuang Islam. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dia ambil kata-kata Ibrahim ibnu Adham, seorang waliullah. Dia berkata, kun wahidan jami'an. Jadikan diri kamu seorang diri dalam jamaah. Manusia ramai, kita menyendiri. Kita uzlah dalam orang ramai. Maknanya hati kita tak sama-sama dengan orang. Tak teringin apa yang ada di tangan dia. Tak terliur apa yang ada kat dia. Kita dah puas hati dengan apa yang Allah bagi kat kita. Ya. Wa mir rabbika za'unsin. Dan dengan Tuhan kamu berjinak-jinak. Kita duduk walaupun ramai-ramai, hati kita dengan Allah. Dengan Allah kita berjinak dengan Allah. Bila kita berjinak dengan Allah, wa minan nasi, dan daripada manusia, wahsyian, iaitu liak hati kita dengan manusia. Dengan manusia kita liak, tak teringin apa yang ada di tangan dia. Tapi dengan Allah, kita berjinak-jinak. Kita nak apa yang ada di tangan Allah. Kita mau rahmat, kasih sayang Allah. Anugerah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in khila. Ni mai satu lagi soalan. Soalan Imam Ghazali. Imam Ghazali memang passion dia. Bila dia bicara satu tajuk, tuan-tuan, di hujung dia akan bawa soalan-soalan. Fa'in khila. Jika engkau tanya aku. Kalau hang tanya aku habaq lagu ni. Tujuan dia nak bagi kita lebih faham dengan tajuk perbicaraan dia. Tajuk Muzlah ni nak lebih faham, maka Imam Ghazali buat mai beberapa soalan. Antaranya dia kata, fa in qila fama taqulu fi madaris ulama'ul akhirah. Apa kau nak kata wahai Ghazali kalau orang tanya kamu, apa pandangan dan pendapat kamu? Di akhir zaman ni, kita duduk di madaris, madrasah ulama' akhirah, ulama' akhirat. Ulama' ada dua, tuan-tuan, ulama' dunia, ulama' akhirat. Ulama' dunia, dia menggunakan ilmu dia untuk kepentingan duniawi. Ulama' akhirat, dia guna ilmunya untuk bahagian-bahagian akhirat. Ulama' dunia disebut ulama' usu' oleh Imam Ghazali. Ulama' akhirat inilah ulama' yang harus kita dampingi, kita dekati. Apa pandangan kamu, Al-Ghazali, kalau suasana akhir zaman ni berlaku, kami lari pergi duduk dengan ulama' akhirat. Duduk di pondok-pondok pengajian ulama' tersebut. Banyak orang cerita tentang Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Ashabul Kahfi ni suasana yang dah teruk zaman tu. Sampai nak sebut Islam pun dah tak boleh. Mereka nak dibunuh oleh raja. Mereka lari masuk gua. Baik tu ada pandangan-pandangan kata akhir zaman tu macam tu lah. Bila suasana teruk, kita lari selamatkan diri kita. Di madrasah, di pondok-pondok, perkampungan-perkampungan Islam. Jadi orang tanya Imam Ghazali, apa pandangan Imam Ghazali? Fama takhulu fi madarisi ulama'il akhirah. Apa pandangan kamu, kami nak hidup di pondok-pondok, madrasah, ulama' akhirat ni. Waribatatis sufiyah. Kami duduk di ribat sufiyah, ribat atau zawiyah. Ribat ni kota, diibaratkan kota. Jaga diri kita, keluarga kita. Iaitu ribat ulama' sufiyah, ulama' sufi. Ulama' sufi ni banyak orang namakan perkampungan mereka sebagai ribat. Dia duduk dalam tu macam duduk dalam kota. Kita keluar, kita bahaya. Duduk dalam tu untuk selamatkan iman kita. Di akhir zaman ni, banyak ada tuan-tuan. Saya tengok ada orang banyak jumpa saya. Mereka pergi cari tanah-tanah nu jauh-jauh daripada orang. Buka perkampungan untuk menyelamatkan diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Betul tuan-tuan. Pengalaman saya macam tu tuan. Bila kita masuk buat kampung,
Jadi rasa lega sikit. Nak jaga anak kita ni kan senang tuan. Akhir zaman ni. Dia pergaulan dia tu. Bila duduk dalam kampung tu, dia bergaul dengan abang-abang dia, kak-kak dia. Orang yang mengaji agama. Jadi mudah. Kita pun tak teruk-teruk nak suruh semayang tuan. Bila dengar azan, dia ramai-ramai pergi. Pergi masjid, pergi surau tu. Dengan abang-abang dia, dengan kak-kak dia pergi semayang. Yang jelas masalah aurat ni tuan, selesai. Kita tak teruk nak paksa anak kita tutup aurat. Dengan sendiri dia menutup aurat. Dia tengok suasana dia jadi macam tu. Environment ni tuan-tuan, BR ni membantu kita dengan Islam. Dia membantu banyak tuan. Kita nak suruh anak kita baca Quran pun tak apa teruk. Pasal dia tengok abang-abang dia dah hari baca Quran. Suruh sikit-sikit dia jadi mudah. Akhir zaman, pengalaman saya macam tu lah tuan-tuan. Belum tu duduk di taman. Oh, sakit kepala tuan. Sakit kepala pening. Bila duduk dalam perkampungan, alhamdulillah. Banyak masalah keluarga, masalah anak-anak selesai. Budak-budak pun tak gaduh nak minta duit. Tidak bah, RM1, RM2. Duduk dalam tu, kedai tak ada. Nak minta duit apa? Kedai tak ada, nak beli apa? Saya sekala orang jual es krim masuk kampung. Baru dia minta duit beli es krim. Aduh. Jadi disifatkan oleh ulama-ulama, perkampungan pondok ni sebagai ribat. Tuan-tuan sekalian, pondok ni bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab. Pondok, madaris. Tempat mengaji, tempat beramal. Perkampungan sufi. Kita pondok. Jadi pondok derian. Pondok derian, pondok polis. Pondok tunggu bas. Pondok telefon. Pondok semua habis. Kan? Waribati sufiyati saliki tariqil akhirah. Macam mana pandangan kau Al-Ghazali? Kami nak duduk di ribat sufi. Yang mana mereka ini berjalan di jalan akhirat. Mana mereka beramal dengan persiapan-persiapan untuk kembali ke akhirat. Mengaji, semayang, wirid, zikir. Zikir mereka biasanya pondok-pondok ni zikir tarikat lah. Dia ada zikir tarikat dia. Tok Guru bawa zikir tarikat itu. Zikir ramai-ramai. Beramal ramai-ramai. Mengaji. Hari-hari mengaji. Hari pun pada pagi mengaji. Lagi tengah hari mengaji. Malam lagi mengaji. Petang mengaji. Mengaji pun sehari tak kurang 5-6 kali. Buka kitab. Mengaji. Kan? Itu dia. Wasukuni fiha. Dan sukun di situ. Duduk di situ. Apa pandangan kamu Imam Ghazali? Kami nak tidur di pondok. Kami tengok di luar ni suasana dah haru biru. Lintang pukang. Tak tentu arah. Jadi kami nak tidur di pondok. Bersama dengan ulama-ulama sufi. Apa pandanganmu? Jawab Imam Ghazali. Fa'lam. Ketahui olehmu. Anna tikat tariqah. Al-musla Fihaza sya'ni. Sesungguhnya demikian jalan itu sangat elok pada ini urusan. Bila bercakap tentang uzlah, suasana akhir zaman, duduk di perkampungan sufi, duduk di pondok-pondok madaris ulama akhirat, inilah paling cantik sekali kata Imam Ghazali. Inilah suasana yang paling bagus. Paling elok. Kata Imam Ghazali, li'ammatil ahlil ilmi wal ijtihad. Pada ahli ilmu dan orang yang berijtihad, bermujahadah menentang hawa nafsu mereka, yang bermujahadah, beribadat kepada Allah. Inilah jalan yang paling baik, ikut pandangan orang yang bermujahadah, di pandangan orang yang ahli ilmu, di kalangan para alim ulama. Jadi kalau kita berada di akhir zaman untuk selamatkan diri kita dan keluarga kita, amat elok sangat kita duduk di pondok-pondok atau wujudkan perkampungan-perkampungan Islam. Pasal apa? Dia rupa ribat, kubu, kota nak jaga iman kita dan keluarga kita. Saya daripada tahun 2000 saya buka pondok. Sekarang dah 2022. 22 tahun. Dalam masa 20 tahun tuan-tuan, jiwa kita tenang.
Tuan-tuan bayanglah tuan-tuan, kita balik kadang-kadang pukul 9, 10. Dengar budak-budak baca Al-Quran. Wow, mengengaum baca Quran tu. Tenang jiwa. Tak ada dengar gedegung, gedegang. Tak ada. Tenang jiwa. Nak kata apa? Turun tuan-tuan. Ketenangan daripada langit. Turun ke kampung kita. Jarang nak bergaduh, berkelahi. Tak ada. Berkelahi apa? Hidup biasa aja. Tak ada kemewahan. Hidup sederhana. Makan lebih kurang. Banyak bercakap tentang beramal. Jumpa tanya-tanya. Bincang pasal agama. Bincang sifat 20. Perbincangan semua berkaitan dengan akhirat. Jarang sangat masuk urusan dunia tu. Allah, seronok duduk dalam kampung. Cukup seronok. Tenang. Allah turunkan berkat. Kehidupan di dalam perkampungan ni. Tuan-tuan cubalah tengok. Kalau tuan-tuan duduk di luar, cuba pergi duduk di pondok. Buang seminggu, 2 minggu, sebulan. Tuan-tuan rasa suasana yang belai, tuan-tuan. Hayya ala salah. Keluar celah-celah pondok. Muslimatnya dengan kain telekung. Musliminya dengan berserban berlebat. Semua menuju ke masjid. Berjamaah ramai-ramai. Zikir. Semua pakai zikir. Tak ada hang mangkit dulu, hang mangkit kemudian. Tak ada. Habis semua baru mangkit. Oh, tertib. Cukup cantik. Tak ada nak gaduh berkelahi. Saya tak dengar lagi orang berkelahi dalam tu. Mai elok sembang, tak elok tu. Gitu. Jadi macam tu. Allah turunkan ke tangan. Wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah Ta'ala jadikan rumah kamu sebagai tempat sakanan. Tempat turunnya sakinah. Ketenangan jiwa berada di situ. Kan? Itu dia. Buatlah perkampungan. Masuklah perkampungan Islam. Terutama di akhir zaman. Untuk menyelamatkan diri kita. Dan juga keluarga kita daripada fitnah akhir zaman tu. Kadang-kadang terkena kat kita. Masya Allah. Kata lagi Imam Ghazali, wazalika li'annaha ja'matil ma'nayain. Dan demikian itu, dengan duduk di pondok-pondok tadi ni, sesungguhnya menghimpunkan 2 makna. Duduk di pondok, madaris, ulama sufi, ribat, semua ni, dia dapat 2 benda, 2 makna. 2 maknayain, 2 makna. Wal faidatain, dan 2 faedah. Wal faidatainil matin. 2 faedah yang kuat. 2 faedah yang kukuh. Ihdahuma, yang pertama, al-uzlatu anin nas. Kamu dapat faedah uzlah daripada manusia. Lari daripada manusia yang berceramuk ni, masuk dalam tuan-tuan sekalian pondok. Kita dapat satu faedah, faedah uzlah. Uzlah lari daripada maksiat. Dapat satu faedah, faedah uzlah lari daripada maksiat. Satu. Wattafarudu anhum, dan kamu bertafarud dengan mereka. Bertafarud mengasingkan diri daripada maksiat. Kita lari daripada maksiat, masuk pondok. Masuk pondok. Bisuhbati wal muqalatati wal muzahamati fi umurihim. Kita masuk, makna kata bercampur dalam masjid, dalam pondok, bergaul dengan orang pondok, dalam bergaul dalam kebaikan dalam urusan-urusan mereka. Lari pada rosak di luar ni, masuk pondok, bergaul. Bergaul bersemayang jemaah. Bergaul mengaji. Bergaul baca Quran. Bergaul berzikir. Bergaul bangun malam. Menepati konsep uzlah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong dalam perkara kebaikan dan juga kebaikan, dan kita makna tidak bertolong-tolong daripada kejahatan. Maknanya kita uzlah pada kejahatan, kita masuk bergaul benda yang baik. Jadi dapat dua benda kita dapat dengan duduk di pondok. Pertama dapat uzlah daripada maksiat, yang kedua dapat bergaul dalam benda-benda kebaikan. 2 terimpun di situ dengan duduk di pondok. Itu pertama. Wasanya, yang keduanya, al-musyarakatu ma'ahum.
fi jam'ihim wa jama'atihim. Yang kedua, kita bermusyarakah, bersekutu ma'ahum dengan mereka fi jam'ihim, pada jamaah mereka. Apa jamaah? Orang ramai duduk dalam pondok buat apa? Mengaji, baca Quran, sembahyang jemaah, jama'atihim, sembahyang jemaat. Ada masjid tengah pondok buat jemaat, tengah tak buat. Itu dia. Wa taksiru sya'airil Islam, dan kamu membanyakkan makna syiar-syiar Islam. Hayya 'ala solah, keluar berderu-deram mai jemaah. Tinggal semua kerja pak mai jemaah. Di luar payah tuan-tuan. Tapi dalam pondok biasa begitulah. Kalau orang azan tak pi masjid, tak pi surau, tok guru legal lah keluar. Orang mengaji, tak mengaji, 2-3 kali tak baik mengaji, tok guru halau. Ramai-ramai pakai pi. Nampak tak syiar Islam? Nampak. Bertudung semua. Nampak tak syiar Islam? Nampak. Berlebay semua. Berlebay ke kepiah. Tak ada, jarang lah orang pondok kepala dogoi. Ya tak? Semua ada tudung kepala, kepiah ke, songkok ke, sorban ke. Nampak dia punya kebaikan. Ada di pondok Amin Dam. Dam mana dam? Tak ada. Jadi suasana tu tuan-tuan, sedikit banyak membantu kita. Itu dia. Jadi dengan duduk di pondok ni, makna mengangkat syiar Islam tadi ni. Itu dia. Wa tahsulu salama, maka hasillah keselamatan. Jasad kita pun selamat. Orang nak main buat kita hantu arah pun tak boleh. Orang nak pergi mencuri dalam pondok kan, nak merompak menyambut dalam pondok, mana boleh. Ambil cakul, katok kepala mempuih. Jasad pun selamat, rohani kita pun selamat. Diri kita pun selamat, keluarga kita pun selamat dengan izin Allah. Alhamdulillah. Ya. Allati hiya lil munfaridina wal khairu kasir. Maka selamat. Yang mana? Makna kata kita dapat makna munfaridin, kita dapat kelebihan-kelebihan uzlah. Dan kita juga makna kata mendapat kebaikan yang cukup banyak. Uzlah pun dapat, pahala pun dapat banyak duduk di pondok. Sebab penuh dengan aktiviti pengajian, aktiviti ibadat. Penuh masa daripada pagi subuh sampai malam. Tak henti-henti. Mana lepas ni yang ni, lepas yang ni. Ustaz-ustaz pula ramai. Ustaz ni mengajak tauhid, ustaz ni mengajak fiqh, ini yang mengajak tasawuf, tafsir. Jadi kita bila satu benda tu kita buat tuan-tuan, bersungguh-sungguh, lama-lama dia main sayang. Seronok mengaji tu jadi seronok pula dah. Seronok menuntut ilmu. Allah hantar mereka kita macam tu. Ya, banyak kebaikan dia. Jadi Imam Ghazali maknanya sokong sangatlah di akhir zaman ni. Kita pergi duduk di pondok-pondok tu, dia juga sukalah benda macam tu. Allazi huwa li'ammatil muslimin. Yang mana ianya itu makna kata bagi umum umat Islam. Kebaikan umum kepada umat Islam. Ma'amalin nasi fihim minal qudwah. Di mana berserta mereka manusia itu pula pada mereka itu qudwah kepimpinan. Jadi kita berlindung di bawah kepimpinan umat Islam. Di situ ada tok guru, ada kawan-kawan yang semua makna kata ke arah niat dan tujuan matlamat yang satu untuk menyelamatkan diri daripada fitnah akhir zaman dan nak menumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala, nak menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang rosak di akhir zaman ni. Payah tuan-tuan. Kita boleh jaga diri kita, rajin main masjid, anak kita, isteri kita. Payah tuan-tuan akhir zaman ni. Rumah kita semua dimasuki oleh handphone, maklumat-maklumat yang pelik-pelik. Jadi paling tidaknya bila duduk di pondok, ada juga daya tahan. Sebab kita biasa berdepan dengan orang yang baik-baik. Kalau di luar ni, saya tak tahu lah. Wallahualam lah. Susah kita nak mempertahankan diri kita. Ya. Di sana,
Makna kata, di dalam tu kita kata Imam Ghazali, ada di sana qudwah, kepimpinan, tunjuk ajak yang boleh kita ambil daripadanya. Wal barakati wan nasihah. Maka banyak keberkatan dan banyaklah nasihat kebaikan duduk di pondok tu. Fasara sukunu fiha a'dalu tariq. Maka kata Imam Ghazali, jadilah dengan kita duduk tinggal di pondok tersebut seadil-adil jalan. Jalan yang paling adil. Jalan yang paling elok. Jalan yang paling selamat. Bila kita berada di akhir zaman. Kalau tuan-tuan ada peluang, eloklah. Terutama orang dah pencin. Kan? Dah pencin, dah pun. Lepas tu pula, anak-anak semua dah kerja. Kan? Pencin pun ada, semua ada. Kereta ada, apa ada. Pergi carilah pondok sebiji. Duduklah situ. Dengan isteri kita. Dah habis masa kita habis bekerja 2-30 tahun, 4-50 tahun. Ujung-ujung usia kita nak buat ibadat. Nak buat ibadat perlukan satu suasana yang boleh membantu kita. Environment, bi'ah, keadaan keliling yang boleh menggalakkan kita. Keadaan tu yang paling bagus pondok lah. Tuan-tuan tengok orang pondok tua. Allah tuan-tuan. Kuatnya ibadat. Yang sunat-sunatnya apa semua. Jadi kalau kita duduk dengan mereka, kita jadi macam mereka. Kan? Maka Imam Ghazali kata, inilah jalan yang paling adil. Paling tepat, paling elok. Wa ahsanu halin. Dan tercantik-cantik kelakuan. Hal yang paling cantik, iaitu duduk di pondok-pondok. Kata Imam Ghazali. Wa aslama sabil. Dan jalan yang paling selamat. Berada di pondok. Terutama di ujung-ujung usia kita ni. Kan? Di pondok tak ada TV kot. Mana pondok? Pondok moden aku tak tahu lah. Pondok biasanya tak ada TV. Mana ada TV? Tak ada TV. Dia banyak buat ibadat saja. Wahadha sya'ni. Dia kata akhwama aksarul arifin. Ya. Maka dia kata dengan jalan ni, urusan macam ni, berdirilah kebanyakan para arifin bainan nas, daripada manusia itu. Para arifin. Orang yang arif. Orang ulama-ulama sufi. Banyak mereka tu tuan-tuan, tok guru pondok. Memimpin manusia di atas jalan ini. Litafa'ihim. Li'ibadillahi ta'ala. Dengan memberi manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang pimpin pondok ni tuan orang hebat lah. Ulama-ulama yang kuat ibadat mereka. Mereka ada tarikat. Kita ambil tarikat tu daripada dia. Beramal dengan tarikat tersebut. Mereka tunjuk kita jalan. Macam mana jalan ma'rifatullah ta'ala. Supaya kita dapat ma'rifah yang sempurna. Iman yang yakin. Untuk kita bawa balik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumala yanfa'u malum wala banun. Illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak tuan-tuan. Melainkan orang yang balik jumpa Tuhan. Bawa qalbun salim. Hati yang sejahtera. Ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ulama biasanya. Tok guru pondok dia bimbing ke arah tu. Dia bukan setakat bagi ilmu. Bahkan dia memimpin anak murid dia. Warga-warga pondok. Ke arah keimanan yang sempurna. Ya. Dia kata, fi babiddin, pada bab-bab agama. Wa qillati azahum, sedikitlah menyakiti mereka itu. Ada bukan tak ada masalah di pondok. Mana tak ada masalah, mana apa ada masalah. Tapi sikit saja masalah tuan-tuan. Seburuk-buruk duduk dalam pondok, kita tak dapat sebaik-baik duduk di luar ni. Sebaik-baik duduk di luar, seburuk-buruk pondok. Ada masalah bukan tak ada, tapi kecil sangat tuan-tuan. Jika dibandingkan duduk di luar, memang banyak masalah. Berserabut kepala kita. Ya. Wa musyahadatil khalqi
li'adabihim, yang mana bermusyahadah akan makhluk itu dengan bagi adab-adab mereka itu. Duduk dalam tu penuh dengan beradab. Satu sama lain jumpa salam bersalam. Kalau kawan ni masuk lebih sikit bagi kawan sebelah. Tolong menolong, bantu membantu antara satu sama lain. Bercakap dengan penuh hormat. Sebab mereka sentiasa dididik oleh tok guru mereka. Hari-hari baca kitab. Celek-celek mata baca kitab dah. Lepas subuh baca kitab dah. Kita subuh seminggu sekali. Tunggu hari Jumaat kuliah subuh. Ni hari-hari kuliah subuh. Hari-hari dengar kitab. Tok guru ni aziz kalau kita, tuan-tuan. Dia kata majlis ilmu ni, dia ibarat kita tanam sayur, tanam tumbuh-tumbuhan. Bayangkan tuan-tuan, tumbuhan pokok-pokok ni kita tanam, jurih, pagi jurih, petang jurih. Apa jadi pokok kita? Dia akan subur, akan rendang, akan cantik. Sebab disiram pagi dan petang. Begitulah hati sanubari kita, tuan-tuan. Disiram dengan ilmu. Ayat Quran, hadis, kata-kata ulama, pagi, petang, siang, malam. Duduk di pondok tak kurang 5 kali dengar kitab, tuan-tuan. Hati yang biasa disiram dengan ayat Quran, hadis, cakap ulama Allah, tuan. Hati ni tunduk kepada Allah. Subur hati ni. Dekat dengan Allah. Gairah nak buat ibadat. Benci dengan maksiat. Disebut oleh Nabi SAW. Inna di'amatal baiti asasuhu. Wa di'amatal dinul ma'rifatullahi ta'ala. Wal yaqinu. Wal aqlul khami'. Wal aqlul khami'ul kafu an ma'asillahi ta'ala. Wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung kepada tapak. Nak buat bangunan, tapak dulu. Buat piling kah, buat beam kah, tapak gajah kah. Maka di atas tapak ni lah dinaik tiang, dinding semua ni. Ni dinding pasal apa? Tak markah. Tak retak. Pasal dia punya tapak kuat. Tapak dia kukuh. Begitulah agama. Tegapnya agama Nabi kata kerana ma'rifatullah. Wal aqlul khami', makrifah yang melahirkan akal khami'. Apa akal khami'? Wal hartu wal aqlul khami'ul kafu an ma'asillahi ta'ala. Akal yang khami' menghasilkan benci dengan maksiat. Jijik dengan maksiat. Maksiat tu rasa jijik, kotor. Jangan kata nak buat, nak dekat pun tak maulah, tuan-tuan. Ulama didik hari-hari. Pagi, petang, siang, malam. Sebut tak henti. Maksiat, maksiat, maksiat. Neraka, syurga, neraka. Hingga hati kita ni lahir. Dia dipanggil akal khami'. Akal yang membawa kita benci dengan maksiat. Wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Tomak nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak cukup yang wajib. Nak tambah lagi yang sunat. Jangan kata semayang fardu, tuan-tuan. Rawatib tak tinggal di pondok. InsyaAllah. Tahajud mangkit setiap malam, tuan. Masya Allah. Lembut hati. Bercahaya hati. Inilah nak bawa balik jumpa Tuhan besok, tuan-tuan. Bergunanya benda-benda macam ni. Ya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa husnul rusumihim. Dan baik elok rusum, resam mereka itu. Perangai mereka, kebiasaan mereka. Cakap dengan lemah lembut. Bersopan santun, hormat menghormati. Mulia memuliakan antara satu sama lain. Duduk di perkampungan sufi tadi ni. Dia jadi macam tu. Liyaqtadu bihim. Supaya makna memimpin mereka itu. Suasana masyarakat itu dengan sendirinya memimpin masyarakat jadi macam tu. Baik itu tuan-tuan, bila masyarakat elok, orang ramai elok, kita duduk dalam tu, kita bukan jadi elok. Tapi kalau sekiranya masyarakat teruk, kita tak ada kekuatan iman, maka kita pun akan jadi macam keburukan masyarakat tersebut. Itu dia. Wa inna lisana hali afsau min lisanil maqal.
Sesungguhnya lisan perbuatan itu, kelakuan itu lebih fasih daripada lisan percakapan. Maka akhlak kelakuan tuan-tuan, dia merupakan dakwah yang lebih berkesan, lebih fasih daripada ucapan. Hang pandai cakap pang 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 pang, tapi akhlak hang huduh. Orang tak hormat tuan, tak memberi kesan pada pendengar. Tapi kita cakap tak berapa hebat. Tapi kelakuan kita ni tuan-tuan baik, bagus. Lemah lembut, hormat orang. Yang ni menyebabkan jatuh hati kepada masyarakat. Sebab itu kita tengok tutup guru dulu. Dia bukan macam kita lah. Kita lah mengajak tangan, kepala, kaki semua angkat. Tuk guru tunduk aja. Tapi anak murid dia ribu-ribu tuan-tuan. Berkesan dengan didikan dia. Sebab apa? Dia cakap dengan hati. Dengan akhlak. Dengan lemah lembut. Maka dakwah ni tuan-tuan lebih berkesan daripada cakap petah. Pandai berpidato, pandai berhujah. Yang lemah lembut lahir pada hati sanubari ni lebih memberi kesan tuan-tuan dalam dakwah Islamiah. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Lisan, dia kata lisanul hal. Lebih makna kata afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan. Perbuatan itu ibarat lidah. Lidah perbuatan itu lebih berkesan daripada lidah percakapan. Akhlak kita tu lebih menarik. Makna kata orang yang mendengar, melihat daripada orang dengar cakap kita, perbuatan kita bercelaru. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, farsara zalika, maka jadilah demikian itu. Ahsana tadbirin, secantik-cantik pentadbiran fi amriddin, bagi urusan agama. Jadi kalau nak mengelokkan agama kita, hidup di pondok tu memang cantik sungguh lah. Memang cukup bagus. Apatah lagi kalau tuan-tuan nak anak kita akhlak cantik, akhlak mulia. Tuan-tuan hantar pergi mengaji pondok. Allah Tuhan. Tu, di pondok apa saya hantar anak saya. Mengaji pondok apa nama Pulau Saya. Tengok ustaz apa tu. Ustaz apa nama. Apa nama dia ustaz tu. Di pondok Pulau Saya tu. Menantu Ustaz Bakar. Allah cakap lembut. Ustaz apa? Ustaz Izam. Lembut. Anak saya pun balik lembut lagu tuk guru dia. Jadi kita jadi macam tu. Dia suasana tu maknanya membentuk. Itu dia. Orang tua kata, kalau makna kita kata apa tuk guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Makna kalau tuk guru tu teruk, anak murid lagi teruk. Tapi kalau tuk guru tu baik, anak murid dia insya-Allah akan baik, lemah lembut, sopan santun. Kita menghadapi tuan-tuan suasana akhlak yang rosak pada hari ini. Habis semua rosak akhlak, perangai tak elok. Hingga tak menunjukkan kepribadian seorang Muslim yang sepatutnya. Ya, kita duduk di pondok ni insya-Allah tuan-tuan, dia akan memberi banyak keberkatan. Jadi inilah kata Imam Ghazali, duduk di pondok-pondok pengajian ni, dia merupakan pentadbiran yang cukup cantik dalam urusan agama, lil ilmi wal ibadah. Dalam kita nak menuntut ilmu dan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, wa ahkama ra'yin, dan penetapan teguh penglihatan mata hati kita dengan makna kata apa yang dicadangkan oleh Al-Imam Ghazali, mudah-mudahan dapat memberi kesan kepada kita dalam menyelesaikan masalah akhir zaman ni. Inilah tuan-tuan, kita lihat kesungguhan ulama-ulama kita. Buka pondok sana, buka pondok sini untuk menyelamatkan ummah. Bukan sakat segi ilmunya, tetapi juga segi akhlak. Menyelamatkan diri dan keluarga dalam suasana akhir zaman yang amat teruk ni insya-Allah. Jadi itu sajalah tuan-tuan untuk kita malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita. Jadi saya pun tuan-tuan dalam usaha saya untuk buat pondok di Pulau Pangkok. Setakat ni tuan-tuan alhamdulillah
Boleh katakan bangunan-bangunan tu taklah siap sepenuhnya tapi hampir-hampir siap. Tapi telah pun kita buka peluang pada orang ramai untuk masuk mengaji. Nampak sambutan pun cukup bagus. Maka ibu bapa pun ramai dah mau anak mereka supaya dididik dengan agama, menghafal Quran, belajar balik ilmu agama. Alhamdulillah. Setakat ni tuan-tuan, kompleks saya tu barang-barang hardware semua kita dapat selesaikan. Alhamdulillah. Mencecah tuan-tuan hampir-hampir 1 juta. Sana barang mahal. Kos dia dah kita bayar selesaikan hampir-hampir 1 juta. Begitu juga dengan upah. Upah dia mencecah 600,000. Dan kita dah bayar 360,000. Dan masih lagi ada berbaki banyak 240,000. Masih ada lagi. Jadi kita duk pergi mengajak ni, kita minta derma rata lah. Supaya makna dapat selesai segala hutang piutang, terutama pada kontraktor tersebut. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi berkat sumbangan tuan-tuan, nampak projek ni hampir-hampir berjaya lah. Saya mengucap banyak-banyak terima kasih. Dan kita masih lagi berbaki tuan-tuan, 240,000. Jadi malam ni sekali lagi merayu. Kalau ada yang Tuhan bagi rezeki lebih untuk bagi sumbangan, saya amat-amat mensyukuri. Terima kasih pada tuan-tuan sekalian. Kerana kalau tuan-tuan tak bantu, tentulah projek ni tak berjaya. Jadi Alhamdulillah nampaknya maknanya hampir-hampir berjaya lah insyaAllah. Jadi 1 bulan 1 ni kita akan interview pelajar-pelajar yang nak masuk. Dan insyaAllah seminggu lepas tu kelas pengajian akan bermula. Jadi target kita tuan-tuan sekalian bukan setakat menghafal Quran. Tapi kita nak berdedahkan ilmu-ilmu terutama ilmu fardu ain, ilmu tauhid, fiqh dan juga ilmu tasawuf. Dan kita bermatlamat, bercadang, pelajar-pelajar kita ni insyaAllah bila mempunyai keupayaan, kita akan hantar ke luar negara lah. Kita cadang hantar ke Yaman. Kerana lah ni tinggal Yaman ni lagi pun. Mesir dah jadi ACC dah. Pergi macam Syria langsung dah habis berceramuk dengan perang. Iraq apa semua dah tak boleh. Jadi kita nak pergi ke Jordan, belanja dah mahal nak mampu. Yang terbuka sekarang ni tuan-tuan untuk kita ni tinggal Yaman dah lagi. Kan? Tinggal Yaman. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita bimbing masyarakat di Pulau Pangkok tu supaya dia boleh jadi imam, jadi ustaz, boleh jadi pendakwah untuk memimpin masyarakat tempat insya-Allah. Itu sajalah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisalihati amalana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.